الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati pengurusi majlis, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan terima kasih pada ahli jawatan kuasa yang sudi menjemput saya setelah hampir 2 tahun menghilangkan diri. So I am back tonight. Kembali beraksi lagi. InsyaAllah pada malam ini, memandangkan lebih kurang 4 jam daripada sekarang, kita akan menyambut Merdeka. Malam ni kita nak bicara tentang merdeka pula. Apa benda yang merdeka ni? Betulkah kita merdeka? Ini cerita dia. Ya. Apa makna merdeka? Merdeka ni maknanya bebas. Bebas dari penjajahan pemikiran. Dan banyaklah bebas, semuanya bebas. Tapi adakah kita benar-benar sudah bebas? Bagi saya, umat Islam khususnya di dalam negara kita ini masih terkongkong pemikiran mereka, fahaman mereka masih dijajah oleh British. Kenapa? Walaupun British telah meninggalkan kita begitu lama, kita akan sambut 45 tahun kali ke-45. Tetapi otak dan akal umat Islam di Malaysia ni tetap dengan otak sekular. Hak Islam dia tak mau juga. Mana dia tak bebas? Belum bebas lagi dah penjajahan pemikiran. Bila ada negeri yang nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu jelas terkandung di dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak yakin. Mereka lebih yakin dengan apa yang ada, sistem yang sedia ada. Di dalam surah 6, surah yang ke-27 ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kelebihan Al-Quran. Wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad telah kami beri kepada kamu Al-Quran. Al-Quran yang datang daripada Tuhanmu, Tuhan yang memiliki sifat all wise, all knowing, maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Jelas. Barang siapa yang menolak undang-undang, peraturan-peraturan yang termaktub di dalam Al-Quran, dia telah menafikan salah satu daripada sifat-sifat ini. Allah dah bagi tahu, Al-Quran yang berada di tangan kita ini datang daripada pencipta alam yang maha bijaksana. Dia tahu apa yang dia buat. Dia pasal lama tak mai kita godam cukup-cukup. Lepas ni tak panggil nak barah. Biar tu imam lari, ustaz semua pakai lari. Tinggal kameraman dengan aku sudah. Remote sampai pecah dengan cermin-cermin tu tadi.
Allah Maha bijaksana. Kita siapa yang tak mau terima undang-undang dan peraturan-peraturan Allah? Allah Maha mengetahui. Kita tahu juga kita bijaksana, tapi tidak sebijak seperti Allah. Kita ada tahu, kita ada ilmu, tapi ilmu kita tak boleh nak banding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sebuah masjid saya buat tazkirah, imam baca, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Suratul Isra surah ke-17 ayat 85. Dan tidaklah kami beri ilmu pengetahuan kepada kamu wahai manusia kecuali sedikit. Tak usah sombonglah. Yang ada pada kita ni sedikit. Tuan-tuan pun tak boleh ingat ayat ni dalam surah apa, surah apa, surah apa. Saya insya-Allah lah boleh lah. Baik pada hampa tu lah. Baik pada orang yang tak suka saya datang ke surau ni. Puak-puak tu tak ada lah, hadiah. Hepa pun tak boleh apa, cakap banyak. Ya? Yang dia cerita ada. Itu pun tak hebat. Allah tahu segala-galanya. Kita tak apa 30 juzuk. Itu kelemahan kita juga. Ya? Sebab itu saya kata kita belum bebas dari penjajahan British, penjajahan pemikiran. Kita masih meyakini undang-undang yang sedia ada, peraturan-peraturan yang sedia ada boleh menyelesaikan masalah. Saya kata tak boleh selesai. Dah terbukti, proven, gagal. A big failure, lebih kurang betul lah. Gagal. Rumah sahabat kita dimasuki pencuri. Tak dengar tadi? Tak lagi dia datang tanya dia. Hari-hari. Habis botak cin cari bentung kali, habis bentung kali. Geng mama, habis geng mama. Main mak komando. Lah tinggal mak komando seorang-seorang. Esok bila tangkap mak komando ada lagi geng baru wujud, iaitu Gang of 21. Saya ni lebih kurang macam SB lah. Tahu semua. Tak selesai masalah. Kenapa kita tak mau kembali kepada Islam? Saya ingin memperingatkan fatwa Dr. Hamka rahimahullah, surah yang ke-6 ayat 159, nama surah Al-An'am. Pak Haji tulis, yang ni cukup power Pak Haji. Esok nak hujah ni. Surah yang ke-6 ayat 159, nama surah Al-An'am, juzuk yang ke-8, muka surat 182. Cuma hamba tak mau panggil aku ceramah bagi cukup clear lah. Semua hujah Al-Quran. Tak usah kira lah sekok dua mangkuk hayun ni. Layan puak-puak ni Islam tak menang tuan-tuan. Bukan tuan-tuan tak baca dalam cabaran. Nama saya top 20. Sekarang dah top 10 apa? Naik lagi ranking. Tak lama lagi mungkin the very best. Kalau saya fikir tentang mereka, Islam tak tersebar. Biarlah tu kerja dia, kita kerja kita. Layan puak-puak ni tak selesai masalah. Saya bukan nak baca ayat tu, saya cuma nak bagi tahu ayat berapa, surah ke berapa, apa dia fatwa dia. Apabila ada keyakinan, kata Dr. Hamka rahimahullah, ada sistem lain yang lebih baik daripada sistem Islam, maka kafirlah orangnya walaupun masih semayang. Itu dia tuan-tuan. Jangan main-main. Kamu semayang, tadi maghrib ada 2-3 orang balik. Salah seorang tu yang tak suka kat aku tu lah. Aku kenal muka dia. Saya jenis photographic memory. I know the person very well. Sekali tengok insya-Allah. Tuang balik. Aku ingat dia nak tunggu aku nak hantam lah. Bukan nak balas dendam, nak bagi faham Islam. Jangan terlalu ego. Kita semua ada kelebihan dan juga kita ada kelemahan. Saya pun banyak kelemahan saya. Kalau saya tak betul dalam ucapan saya, tolong tunjuk di mana. Saya boleh quote semua ni. Ayat-ayat malam ni insya-Allah semua saya nak sebut. Ayat berapa, surah berapa. Ini fatwa Dr. Hamka. Kita tak boleh sekali-kali. Ini perkara akidah. Akidah tu keyakinan. Keyakinan dalam hati. Bila hati kita sudah yakin dan percaya 100%, undang-undang yang sedia ada lebih baik pada undang-undang Islam, kafirlah orangnya walaupun masih semayang. Semayang tak guna.
Kalau kita nak selesai masalah ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau rakyat Malaysia hari ini dengan gejala jenayah dan sebagainya, kena kembali pada hukum Islam. Ini bila kerajaan Terengganu nak laksanakan takzir, dia telah mengeluarkan seolah-olah macam satu arahan, kita tidak akan memberi kerjasama. Sedangkan dia pun pening kepala, hari-hari banyak masalah, sana rompak, sini bunuh, sana rogol. Kembali kepada hukum Islam. Allah sendiri jamin, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam surah 24 ayat 55 yang pernah saya baca satu ketika. Nama surah An-Nur. Rujuklah, tak betul sebut, bagi tahu tak benar, tak betul. Surah yang ke-24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Amna bukan amno. Ada pula depa kata ada amno dalam Quran. Ini mempersendak-sendakan ayat Quran. Tentu tak baca kah? Alah yang nak merepek tu lah. Kan ada orang lain lah. Dia kata dalam Quran pada yang buduna ni la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik wa ulaika humul fasiqun. Ini janji Allah. Kita kembali kepada Islam. Kita pilih orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Betul Tuan Haji? Bacaan dia. Bahawa ni kita tak betul. Ini bukan Astora Jebon, Astora pembohong. Faris Nur mangkuk ayun, Kasih Ahmad murtad. Mana nak reti baca Quran? Malam ni bagi panas sikit, aku geram tu. Pasal lama hampa tak panggil aku. Balas dendam malam ni. Ini dia cerita. Pasal malam ni ada video, sebab tu saya nak bagi panas benda ni. Bagi tersebar seluruh Malaysia. Malam ni ada satu hujah cukup A. Tuan-tuan tak pernah dengar lagi, insyaAllah. Dengan izin Allah Ta'ala saya akan baca apa hukum orang yang kata kami cari makan. Kami cari makan. No such thing as cari makan. Tempat kamu tetap dalam neraka. Apa kata tak ada dalam Quran? Tu saya challenge lah, insyaAllah. Bukan sekarang, di penghujung, supaya tuan-tuan terpaksa tunggu sampai habis. Allah telah menjanjikan. Tuan-tuan duduk di luar masuk dalam cerai ya. Masuk dalam. Lama dah aku tak sebut cerai. Masuk. Di dalam ni lapang lagi. Hampa duduk tunggu tentu cerai apa? Duduk dalam. Sebab tu hampa payah boleh. Minta maaf lah. Saya dulu tuan-tuan sebelum nak ubah jadi macam ni, setiap kali majlis ilmu saya duduk di depan. Saya tengok muka tok guru sampai tertidur. Hampa semua aku nak kena ajak cerai ya. Allah telah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Apa dia janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah nak bagi kepada mereka kekuasaan, mampu mentadbir muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Ini janji Allah. Orang beriman beramal soleh insya-Allah akan mewarisi muka bumi ini satu hari nanti. Bahkan hari ini dah terserlah janji Allah dua negeri ya, yang dipimpin oleh dua orang ulama. Nak kata tak betul macam mana lagi? Ayat ini untuk semua tuan-tuan, untuk semua pihak, bukan sebelah pihak tak? Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dalam arti kata, di bawah kepimpinan mereka-mereka ini, orang beriman dan beramal soleh, ketika itu agama Islam menjadi agama yang teguh dan kukuh. InsyaAllah tak ada orang nak murtad. InsyaAllah tak ada kecurian, rompak dan sebagainya. Selesai masalah kerana Islam memerintah, bukan sebagai hari ini diperintah. Saya ambil satu contoh. Orang yang melakukan jenayah dipenjarakan setahun atau dua, kemudian dia akan keluar. Sewaktu berada dalam tahanan tu, kemungkinan dia dapat peluang bertemu dengan kepala-kepala penyamun, hak ketua-ketua tu. Ketua tu tanya, hang masuk ke siapa? Ada curi kecil-kecilan.
Curi pun ada kecil-kecilan. Ya hang, aku besar-besaran dia tak. Oi, besar-besaran dia pergi duduk terus kat kawan tu. Ni aku nak keluar lah 2-3 hari lagi. Ada apa-apa tips tak? Tu dia. Selesai masalah tak? Dia kata kalau hang betul mau, aku ada kawan di luar sana. Nama dia sekian-sekian, tinggal sekian-sekian, pergi cari. Hang boleh join dengan dia. Tu dia. Tak selesai masalah. Tapi cuba hukum Islam tengok. Mari kita ambil salah satu contoh hudud di dalam suratul Maidah ayat 33, ayat tentang merompak atau menyamun. Kita buat contoh. Yang pertamanya Allah kata kepada perompak penyamun untuk menangani mereka-mereka ini, gejala jenayah ini, ayyuqatalu, bunuh mereka. Yang ini tetap hudud, ini bukan qisas. Sebab dia nak barang kita, kita tak bagi, kemudian dia bunuh kita. Barang kita dia tak dapat, dia lari. Takdir kita dapat tangkap dia semula. Dibuktikan kesalahannya, kita bunuh dia tuan-tuan. Selesai dah masalah. Seorang perompak mampu ya. Jadi kalau barang pun dia ambil, tuan pun dia bunuh, Allah ajar kita au yusallabu, salib dia. Ini lebih kejam, lebih dahsyat, lebih zalim. Yang kedua, kes kedua ni lebih kejam dan lebih zalim. Salib dia 3 hari. Di mana kita nak salib? Dataran Merdeka lah. Di mana lagi? Hampa macam tu minta erti. Boh di dataran Merdeka tu 3 hari 3 malam. Bagi semua orang tengok, witness, live telecast. Yang lain boleh buat live telecast. Pagi ni ada live telecast Real Madrid lawan Feyenoord. Abang 40 kali lah. Pukul 2.30 pagi. Macam tu dia bangun lah. Kayak mulai tak mau. Ni cerai dengan kaki, nak bagi orang lingkup mah. 3 hari 3 malam. Hari keempat bawa dia turun, pancung dia. Selesai dah masalah. Hari ni mana selesai masalah? 2-3 minggu sudah kunung-kunung mak komando ada di Sungai Petani. Roadblock atas. Aku bukan bimbang apa, lepas tak tangkap mak komando, tangkap mak Syarif pak. Tak pasal aku duduk dalam. Mereka pun duduk cari lama lah. Dia cerita tuan-tuan, ini hukum Tuhan. Kan tadi Allah kata hakimin alim. Segala undang-undangnya, peraturan-peraturannya, segala yang termaktub dalam Al-Quran datang daripada pencipta alam yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Saya tanya Tok Guru tuan-tuan, menafikan 2 sifat ini ataupun salah satu sifat, kafir. Jangan main-main. Ragu terhadap sifat ini pun kafir. Jangan main-main. Macam Ustaz, betul? Ragu pun tak boleh. Cuba buka surat Ad-Dukhan ayat 9. Bal hum fi syakki yal'abun. Ayat 9 muka surah ke-44 surat Ad-Dukhan ayat 9. Bal hum fi syakki yal'abun. Bahkan kebanyakan manusia ni syak, ragu dan suka mempermain-mainkan agama aku. Ayat 50 kata apa? Ayat 50. Kerana kamu dulu ragu, kamu tak yakin, dalam surah yang sama ayat 50. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah aku punya azab yang dulu kamu tak yakin. Terima sekarang. Itu dia, jangan main-main. Buka tengok, tak betul bagi tahu tak betul. RM100 saya bayar. Nah, saya bukan plan tuan-tuan nak cakap apa. Apa yang Allah hilang, itulah ayat saya akan keluar hari ini. Manusia memang perangai macam tu, syak. Dalam perkara akidah tak boleh syak, keyakinan. Kita mesti yakin sistem yang terbaik, sistem Allah, kerana dia pencipta alam. Sebab itu ayat mencuri dalam surah Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Imam Nawawi rahimahullah menyebut nakala minallah, memberi pengertian satu cegahan daripada Allah. Definitely selesai masalah kamu bila kamu kembali kepada hukum Allah. Kita siapa? Dah terbukti gagal undang-undang manusia, undang-undang ciptaan manusia gagal. Bukan kata korang bertambah-tambah jenayah, terus meningkat. Kecuali Kelantan dan Terengganu. Dengar dah hudud, qisas, ta'zir dah bimbang. Tuan-tuan tunggu apa jauh masuklah. Kita tengok apa dah jauh.
Nak tengok dulu ustaz ni bagus tak bagus. Semua ustaz bagus Nah, mai duduk sini ayat Quran ni kita nak baca. Allah janji ketika itu agama Islam teguh dan kukuh. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Amna nah, elok-elok dengar. Yang ketiga janji Allah, kehidupan rakyat yang dipimpin oleh orang-orang beriman dan beramal soleh kembali kepada keamanan dan kesejahteraan. Aman, insya-Allah. Kenapa kita tak mau? Tapi semua anugerah ini bersyarat yang buduna ni, selama mana kamu sembah aku ikut Quran. Tak kira siapa kamu. Tak kira siapa kamu daripada golongan mana. Kalau kamu dapat kuasa, kamu tak ikut Quran, kamu jatuh. Aku bagi orang lain pula. Itu dia cerita. La yusyrikuna bi syai'a. Jangan mempersekutukan aku dengan sesuatu. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka orang fasik, kata Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan? Okey ya? Tak cerai lah. Okey. Boleh tuan-tuan? Macam tak setuju belah ni? Tak setuju bermain apa? Balik lah. Duduk tahu dah kita style ni, I'll never change, insya-Allah. This is my style. Dah, apa orang nak kata-kata. Kita hujah Al-Quran. Kita tak perlu bimbang, tak perlu fikir tentang golongan-golongan musibat ini, tuan-tuan. Tak perlu bimbang tentang mereka. Kita jalan terus saja. Ini kerja kita. Tanggungjawab saya. Saya ulang sekali lagi. Surah ke-33 ayat 39. Tanggungjawab pendakwah, ini ayat dia. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Pendakwah tak boleh takut kepada sesiapa, melainkan takut hanya kepada Allah. Kekuasaan Allah, kekuasaan mutlak, manusia sementara saja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tu Haji dalam surah apa? Ayat ke berapa? RM1.10 sekarang. Tu Haji tak mau duit saya, bukan duit Jepun ni, duit betul. Ali Imran ayat 26. Allah cerita tentang kekuasaan. Bukan dia nak menongkat langit, tuan-tuan. Bahkan kata Ibnu Kathir, apabila pemerintah itu, orang Islam itu diberi kuasa mentadbir, tetapi merasa lemah untuk mempertahankan Islam, mungkin takut kepada Cina, mungkin takut kepada India, mungkin dia bagi banyak alasan, masyarakat majmuk dan sebagainya. Kita dengar suratul Maidah ayat 54. Apa yang akan berlaku terhadap pemimpin-pemimpin pemerintah seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin. Mereka akan diganti dengan satu generasi yang lain yang sanggup mempertahankan Islam. Inilah terbukti dua negeri dah. Hampa perintah punya lama hukum Islam, hampa tak mau. Ini janji Tuhan. Tapi ingat, yang memerintah ni pun syarat yang buduna ni kena ikut Quran. Kalau kita juga menyeleweng, Allah cabut bagi orang lain pula. Kerana dia berkuasa. Tak maaf lah, suara saya tak berapa clear dekat sebulan. Dia ada ala-ala mirip-mirip suara Ella. Tak kenal lah, tak kenal. Dia pun tak ada siapa nak melamar dia ke apa. Kahwin dengan aku bagus. Tak ada ceramah lah, duduk saja. Duit banyak lah. Ceramah orang marah, orang benci, orang nak tangkap. Ilaha. Lepas telefon sahabat KL, telefon Ustaz. Ustaz dah sekarang dalam blacklisted. Macam mana nak turun? Apa ingat cerai punya kaki lah? Kita datang juga. Nah, Allah ujian sikit, baru diugut. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Dalam suratul Buruj ayat ke berapa? Tuan-tuan cari sendiri. Semua aku nak abang susahlah. Sebenarnya aku tak ingat ayat berapa. Tapi juzuk amal lah suratul Buruj. Allah dah sebut.
Ini dia ujian yang akan melanda orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman, yang buat kerja Islam, yang berani menyatakan yang hak. Mereka akan diuji, akan difitnah oleh golongan yang tak suka pada Islam. Cara dia dua macam dalam tafsir. Pertama, golongan-golongan beriman ini akan diuji dengan nikmat. Kalau dia tengok ustaz ni cenderung minat kereta mewah, minat kahwin lebih pada satu, minat wang ringgit banyak, dia bagi cara tu. Nampak tak? Tapi kalau ustaz ni jenis tak makan zaman, duit pun tak ada, betina pun tak mau, kereta pun tak mau, dia ancam ugut dengan azab, penjara. Ini dia, ini ayat. Pilih yang mana tuan-tuan nak pilih? Nah, dah cerita dia tuan-tuan. Dengan azab, ugutan, ancaman, penjara. Mana bebas tuan-tuan pembohong lah. Tadi saya dengar khutbah tu, saya macam nak bangun, kata, Tok Sadok bohong lah. Negara kita bebas untuk mengamalkan apa-apa saja. Ini peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Betul. Tapi hampa tak pernah patuh peruntukannya ada. 11/1 perlembagaan persekutuan menyebut setiap warga negara adalah berhak bebas menganuti, mengamal dan mengembangkan ajaran agama dia. Kenapa kami nak kembangkan ajaran agama Islam? Kamu nak sekat kami? Biadab itu khutbah tu teks semua terbuang dah dalam longkang lah. Tapi nak buat macam mana, kita semayang situ. Saya duduk dengar apa dia nak uraian tentang mereka. Cerai nak uraian. Cuba bagi aku khutbah tengok. Baru hampa lari tinggal aku dengan Tok Imam lah. Jemaat tak ada lah, buat zuhur terus. Ini dia cerita dia tuan-tuan. Bohong. Yang bebas, yang merdeka orang bukan Islam. Apa yang mereka nak buat-buat. Mereka nak menyebarkan dakwah mereka, ajaran sesat mereka. Teruskan. Go right ahead. Orang Islam tak boleh. Halimatus Sa'diyah pakai Furdah JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Awal tahun 90-an. Kes dia ada, dirakamkan dalam The Malaysian Journal Law. Melanggar tata susila kalau lebih kurang lah, etika kerja. Disuruh buang Furdah, dia tak mau, dia ambil lawyer. Kes ini dia hadapkan ke mahkamah, dia kalah. Walaupun 11/1 menyebut boleh mengamal, menganuti dan mengembangkan ajaran. Dia nak amal tak boleh, pasal dia Melayu. Siapa kata kita bebas? Tak bebas. Mereka boleh nak will mudu balik kan? Polis tolong jaga pula punya mangkuk ayut. Minta maaf lah bukan polis ni. Polis Sungai Petani. Polis ni 2x5. Bagi panas sikit ustaz, jangan takut. Tak main, saya tak datang lepas ni. Hampa pun tak payah panggil. Masih ada video kan. Mana ni? Dah sungguh. Betul tak Tuan Haji? Tuan Haji setuju tak? Kita tak bebas. Nak mengembangkan ajaran agama, propagate dalam English. Ini hak, our constitutional rights. Don't deprive my constitutional rights. Lebih kurang macam tu lah. Kalau hampa beli orang putih. Ini hak peruntukan undang-undang memang sedia ada. Mereka mencabuli hak-hak tersebut. Apa mereka? Itu saya sebut. Jadi makna begitu jelas. Bebas, merdeka memberi pengertian bebas daripada penjajahan. Nampak-nampak kita tak bebas. Belum bebas lagi. Pemikiran kita, kefahaman kita masih berpegang teguh dengan ajaran Yahudi dan Nasara. Allah dah sebut, tuan-tuan dah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Allah sebut Quran itu apa dia? Penuh dengan hikmah. Surah Dukhan ayat 4. Fiha yufrahu kullu amrin hakim. Pada malam ini diturunkan Al-Quran. Segala itulah segala urusan-urusan yang penuh hikmah. Tak mau lagi. Ya? Fabi ayyi haditsan ba'dahu yu'minun. Surah 77 ayat terakhir dalam surah Al-Mursalat. Nak macam mana lagi? Nak berita seperti mana lagi baru hampa nak beriman? Itulah kata Allah. Nak berita macam mana lagi kamu baru nak beriman? Laksana dulu. Kita akan nampak kebaikannya.
Ini belum laksana, macam-macam komen. Yang sedia ada pun dah tak boleh menangani permasalahan. Betul tak? Setiap hari ada tak dalam akhbar setiap hari ada orang kena bunuh, ada tak orang kena rompak, ada tak curi, ada tak rogol, semua ada. Kembalilah pada undang-undang Islam. Ini baru betul merdeka. Saya akan bagi pengertian merdeka di penghujung sekali lagi. Malam ni sekejap lah, sejam, kerana sound trouble. Orang tak puas, jemput lagi. Nampak-nampak tak jemput dah. Yang kedua, bebas ini makna merdeka, bebas. Mari kita membebaskan diri kita dari memperhambakan diri kepada dunia, kepada makhluk, kepada syaitan, kepada hawa nafsu. Kita tak bebas tuan-tuan. Kita kejar dunia pagi, petang, siang, malam. Itu saja. Tuan-tuan yang ada depan saya, alhamdulillah. Mungkin setengah tu baru balik pada pejabat singgah, nak dengar juga, walaupun tak lama, tak apa. Ini hambat dunia orang Kedah dah. Dunia tak boleh habis tuan-tuan. Dia jadi hamba kepada dunia. Sedangkan matlamat penciptaan kita yang Allah sebut di dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. Agak-agak tu Haji ayat tu tahu. Tu Haji tahu. Cuma tak tahulah kata ayat tu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Surah 51 ayat 56. Ayat 55 tahu ayat apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nampak tak? Allah cipta kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada dunia, bukan kepada makhluk, bukan kepada syaitan, bukan kepada hawa nafsu. Tapi bila seseorang itu ditakdirkan juga, dah takdir tuan-tuan, Allah nak bagi pahala banyak kat kita. Kalau pemimpin kita ni, kalau jenis tok-tok guru Kelantan dan Terengganu, kita ni pahala korang. Memang pahala korang. Dia suruh kita perbanyakkan majlis ilmu, qiyamul lail, baca Quran, nak ceramah dekat mana pun ceramah, tak payah pergi, nak dapat pahala apa? Nah, sekarang banyak pahala, dia tak bagi kita buat juga. Lalah aku duduk dalam, hangpa duduk di luar. Hangpa dekat best ustaz ni, dia lah best, aku terlepas ke dalam, hangpa duduk di luar. Dah. Kuranglah pahala pasal pemimpin baik. Tapi bila pemimpin itu sudah menurut kehendak hawa nafsu, rosak tuan-tuan. Ada tak tafsir sini? Tak ada. Masjid ni mau ada lah. Tafsir Profesor Mahmud Yunus, tafsir pimpinan Ar-Rahman keluaran Jabatan Perdana Menteri, tafsir Ish Zainuddin Hamidi, dan seterusnya. Tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Tulis tu Haji. Ayat ni saya belum baca lagi di sini ni. Ni power punya ayat ni tentang pemimpin. Pemimpin ni lah yang sedang mentadbir kehidupan kita semua. Tuan-tuan kena bimbang lah dengar ayat ni. Muka surat 748. Nama surah, surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22 dan 23. Ni dengar baik-baik tu Haji ni. Inilah pemimpin yang sedang memerintah kita. Rosak tuan-tuan. Ish Zainuddin Hamidi menyebut, apabila seseorang pemimpin itu tidak berpandukan Al-Quran dalam pimpinannya, maka akan lahirlah 4 sifat yang paling buruk. Salah satu, memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, dia rasa nak buat apa dia buat. Dengan kekuasaan yang dimiliki, dia akan melakukan segala-galanya sewenang-wenang. Bukan saya sebut, dia sebut yang ketiga. Cuba dengar yang ketiga. Dia akan mengauk keuntungan untuk diri dan keluarga. Tu dia. Apa nak kata tak betul? Yang keempat dia sebut, yang keempat, dia inilah punca perpecahan ummah. Muka surat 748. Hampa dengar saja, esok orang tanya, hampa tak boleh jawab. Catatlah sikit. Surah Muhammad, surah 47 ayat 22-23, muka surat 748, tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Tak betul telefon saya 0194736060. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpaklah tuan. Saya maaf lah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi
wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Sadaqallahu nazim. Betul? Alhamdulillah. Macam mana nak kata tak betul? Dah kita bagi tahu surah ayat tuan, kita pula cek betul. Ni apa duk sembang ni, tak bagi masuk Selangor lah, tak bagi masuknya bapak dia punya negeri. Ya. Oh, nak ceramah, nak cakap agama kena ada tauliah. Saya nak tanya, Faris Enu ada tauliah? Kasih Ahmad ada tauliah? Orang tua tu ada tauliah? Cakap mampu kan? Hina janggut Nabi, hina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tak ada dia pun Allah boleh utus orang lain. Kita tak perlu berterima kasih kepada dia. Kita tidak perlu mengagung-agungkan dia. Yang tadi sembahyang Jumaat tu kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Agak-agak hadis kan Al-Quran tu Haji? Surah ke berapa? RM1? Tak boleh. Ayat Quran Suratul Ahzab ayat 56, surah ke-33. Cuba dengar ayat selepas tu pula, ayat 57. Apa Allah kata? Dia hina Muhammad. Ayat ini suruh kita selawat kepada Muhammad, membesar-besarkan Muhammad, respeklah Muhammad, kerana dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiba-tiba kita tak perlu mengagungkannya. Cuba baca ayat seterusnya. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Allah laknat orang yang cakap macam tu. Jangan main-main. Kalau pemimpin sudah dilaknat, habislah negara. Ditimpa malapetaka, bala bencana. Inilah masalah yang sedang kita hadapi. Anak malam ni CD ni mampu kena beli seorang satu esok. Siapa tak beli cerai, simpan. Tengok mana adik-beradik yang berdengung-dengung tu, bagi dia dengar. Sebar seluruh Malaysia. Ni ada satu VCD saya yang dirakam di Paya Jaras. Panas tuan-tuan. Lain sikit badan ni lah, lain bajak. Tentu kena beli, ada sikit lagi stok tu. Sahabat tu dia. Hujah semua ayat Quran. 1 jam 40 minit. Malam ni 1 jam gangguan suara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah kata, fahal asaitum in tawallaitum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Ayat politik nak kata macam mana? Tak mau dengar ni masalah. Ini ayat politik. Berkuasa. Antufsidu fil ardi. Kamu nak membuat kerosakan di atas muka bumi? Itu dia. Memang rosak tuan-tuan. Judi macam-macam judi. Arak diminum di merata-rata tempat. Konsert macam-macam konsert. Orang murtad pun bertambah-tambah. Secara statistik yang saya dapat, lebih kurang 695 orang yang tukar IC baru, sekaligus tukar nama, tukar agama. Tu dia. Ini kerosakan. Kamu berkuasa, kamu membenarkan orang Islam tukar agama. Apa punya ni? Pemimpin apa ni? Nang boti nang kui boti kui. Alibaba berjalapuk. Orang bukan orang, hantu bukan hantu ni jenis ni. Mereka kata kami tak ada apa. Kami lantik mereka saja jadi pemimpin. Kami bukan nak dipertanggungjawab di hadapan Allah. Banyak cantik. Hampa tak pernah baca Quran. Baca Quran pun tak faham makna. Surah 74 ayat 38 Al-Muddathir. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap manusia dengan apa yang dilakukan akan dipertanggungjawab. Apa yang kita buat di atas muka bumi, kita akan bertanggungjawab. Dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 21. Wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillah min syai'. Qalu law hadana Allah la hadainakum sawa'un 'alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Itu hujah yang kedua. Hujah yang kedua menjelaskan kepada kita tuan-tuan,
Pemimpin mana yang kita pilih di dunia, esok kita akan mengikuti dia. Apa dia kata hadapan Allah? Inna kunna lakum taba'an. Dia bagi tahu kepada pemimpin yang dia pilih dulu, yang dia hantar pemimpin tu, dia pilih jadi wakil rakyat, duduk di parlimen, gubal undang-undang murtad, membenarkan orang Islam tukar agama. Dia kata apa kat pemimpin? Inna kunna lakum taba'an. Sesungguhnya di dunia dulu, aku ini pengikut setia kamu, dulu, kini, selamanya. Dia kata macam tu pula. Hoi, kawan tu tengok. Oi, aku punya orang kah? Fahal antum mughnuna anna min azabillah min syai'? Boleh atau tidak hari ini tolonglah aku. Tolong lepaskan aku daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit. Itu dia tuan-tuan. Dia merayu kepada pemimpin yang dia pernah pilih di dunia dulu. Kerana azab sedang menanti dia. Apa jawab YB musibat ni? Qalu law hadanallah la hadainakum. Kalau dahulu aku ikut petunjuk Allah, nescaya kamu telah berada di jalan yang benar. Aku tak pernah ikut Quran lah maksudnya. Yang kamu nak ikut aku, siapa suruh? Apa jawab dia tuan-tuan? Sawaun alaina. Dia menyanyi pula. Kita serupa. Cabuk punya. Ada lagu tu kan? Kita serupa Pak Haji. Ajazna an sabarna malana min mahis. Kamu resah gelisah atau kamu sabar, kamu dan aku tak dapat nak melarikan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia tu korporat naik Mercedes, gagah juga nak pegang jawatan Biro Agama. Dah bukan ahli, tak usahlah pegang, bagilah orang yang pandai buat kerja agama. Dia kata apa? Orang Allah Subhanahu Wa Taala, dia Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biro Agama. La ilaha illallah, muka tak malu nak pegang juga. Sebab tu surau masjid ni kena bagi ahli dia. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa 58. Ahlinya orang berilmu dan orang ada sifat amanah. Kalau berilmu tak ada amanah tak boleh. Ada amanah tak berilmu tak boleh. Dua sekali. Bagi Mangku Hayun menjadi biro agama Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Subhanahu Wa Taala. Tak tahu kot, maybe typing error, you know. Maybe sangka baiklah. Tapi orang pekak buat tu. Kuliah tak dengar, semua tak dengar, mana nak reti Islam. Nah, saya tak cakap besar tuan-tuan. Kalau takat-takat yang duk ada ni ustaz-ustaz depa tu, kejut saya tengah malam forum perdana. Tajuk apa pun insya-Allah. Tapi saya nak tajuk akidah. Saya tak mau tajuk cerita haid nifas, ni bukan bidang saya. Saya duduk, saya duk hafal semua ayat-ayat akidah saja. Ayat-ayat menyebabkan seorang jadi kufur, jadi kafir, jadi fasik, jadi munafik. Ini lebih penting tuan-tuan. Akidah dulu, ibadah nombor 3, akhlak nombor 2. Kita terus ambil yang ketiga. Itu yang kita buat pulun sangat. Akidah tak jaga. Buat apa? Kalau akidah teguh dan kukuh, tak semayang pun, dia ahli neraka, tapi tak kekal. Dia akan masuk juga ke dalam syurga kerana akidah tak pernah rosak. Semayang sampai dia hitam, akidah rosak, kafir selama-lamanya. Boleh tak? Okey malam ni? Tak cerai Hampa kata tak cerai, yang nak kena aku. Allah kata tuan-tuan, antufsidu fil ardi. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu nak buat kerosakan di atas muka bumi? Wa tuqatti'u arhamakum. Tengok yang kedua. Dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Allahu akbar. Mereka telah memutuskan banyak orang tuan-tuan hubungan silaturahim keluarga. Mereka menangkap, memenjara, tidak dibicarakan langsung, lalu diumban ke dalam penjara 2 tahun ISA. Tidakkah ini memutuskan hubungan silaturahim? Seorang bapa terpaksa berpisah dengan isteri dan anak. Sahabat saya dia ada di Kemunting sekarang. Saya mungkin akan menyusuli beliau tak lama lagi insya-Allah. Tu cerita dia. Inilah memutuskan hubungan silaturahim. Merdeka tek minyak apa? Mari kita bahas hukum dunia pula.
Ni ada lawyer, dengar baik-baik. Ni nak bahas hukum dunia pula ni. Perlembagaan Persekutuan 5/3 menyebut setiap orang yang nak ditahan atau nak ditangkap hendaklah terlebih dahulu diberitahu sebab penahanannya. Pertama. Yang kedua, tak habis ni. Hendaklah membenarkan dia mengambil seorang pengamal undang-undang untuk membela diri dia. Kenapa tidak dibenarkan? Kamu tidak bicarakan dia langsung, kamu terus humban dia dalam penjara. Inilah memutuskan hubungan silaturahim. Hukum dunia, undang-undang sekular pun hangpa tak ikut. Undang-undang Islam ada, tuan-tuan. Kita tidak boleh sama sekali memenjarakan seseorang kecuali kita adili dulu dia. Khutbah kedua sebelum Tok Khatib bagi habis khutbah kedua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat Quran, surah apa? 50 tahun dah dengar khutbah. Bazan tanya Tok Khatib pun dia tak tahu. Punya cerai Tok Khatib ni. Tolonglah tuan-tuan, mari kita ambil berat dengan Al-Quran. Utusan meloya tuan-tuan boleh baca daripada muka surat pertama sampai ke akhir. Boleh hafal ni. TV satu apa program hafal. Quran tak hafal punya cerai. Surah ke-16 An-Nahlu ayat 90, tolong tulis. Setiap Jumaat sebelum diakhiri khutbah, innallaha ya'muru bil adli. Allah suruh berlaku adil. Jangan buat zalim kat orang. Sebab tu yang di penghujung wal baghi, jangan buat inayah pada orang. 3 suruhan, 3 larangan. Setiap Jumaat. Dalam Islam tidak membenarkan kita memenjarakan seseorang kecuali setelah dihadapkan ke mahkamah dan dibuktikan kesalahan. Siapa kata tak ada? Biadab pokok ni tuan-tuan. Quran pun tak ikut, undang-undang Inggeris pun tak ikut. Apa ni? Ini yang kata bertuhankan hawa nafsu. Yang mana menguntungkan dia sahaja, itu dia ambil, dia terima pakai. Zakat dia paksa orang potong gaji, punya tak guna. Lepas tu dia bagi pengecualian cukai pendapatan. Hampa pun serupa cerai ke, bagi juga kat dia. Bagilah fi sabilillah. Tak usah duk kira berapa sen sangat nak tolak cukai pendapatan. Tuan-tuan, bagi pada perjuangan Islam lebih manfaat bagi pada taghut. Hampa banyak ni pun tak boleh fikir. Cerai Ada 8 asnaf. Saya salah seorang yang boleh terima zakat. Apa kata tak boleh? Ini nak kempen lah. Tak lagi aku nak minta sikit, bukan zakat. Tak lagi lah hujung ni. Buka surah Taubah ayat 60, 8 asnaf. Buka tafsir Profesor Mahmud Yunus, At-Taubah 60. Tu Profesor Mahmud Yunus tu. Kitab apa? Profesor Mahmud Yunus. Cuba tengok di bawah At-Taubah 60, tengok di bawah. Ada tak dia sebut pendakwah-pendakwah yang tidak mendapat gaji tetap daripada pemerintah layak masuk fi sabilillah. Macam aku lah. Bagi kat aku kan senang, aku kereta pun teruk. Hampa duk seronok hampa naik Mercedes, naik Pajero, aku naik lah gudu-gudu. Aku duduk dalam, hampa duduk luar pula. Hampa babes kena sate apa, tapi seronok dengan ceramah. Duk bagi kat Torut juga, Torut duk buat mahligai punya besar. Apa dah. Malam ni memang VCD insya-Allah laku lah malam ni. Garanti panas kan tau. Hampa kempen habis-habisan. Cetak 100,000. Hantar Putrajaya 10 kopi. Tak panggil, tak parah. Ayat dia Al-Quran, ada kan dia sebut kan? Tu dia. Saya boleh ingat. Bukan nak kelentong punya. Sebab tu saya nak memperingatkan ni, kalau ada tali barut dalam ni. Kamu nak buat laporan, buat. Tapi kalau kamu menzalimi aku, kamu dan keluarga kamu takkan selamat. Percayalah insya-Allah. Kalau tak percaya, cuba saya tengok. Kita bukan nak cakap besar tuan-tuan. Kita selalu bertakarub dengan Tuhan sembahyang hajat. Saya tak sembahyang hajat ketika mana saya diugut, diancam. Ketika saya senang lenang, hidup mewah, tak ada masalah pun kita sembahyang hajat. Jangan ketika kita diuji pun nak sembahyang hajat. Itu yang Allah tak mau perkenan doa tu. Kita minta lama dah, ya Allah, sembahyang hajat saya. Jangan menzalimi orang yang buat kerja Islam. Kalau dia ternyata sesat dan menyesatkan, ambil tindakan. Saya baca Quran semua, sahabat kita tu, Tuan Haji kita tu cek, semua betul tak? Ayat Quran surah berapa ayat, macam mana nak kata tak betul? Kamu nak memutuskan hubungan silaturahim,
Ayat dia Al-Baqarah 111. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu dalil. Tak boleh kita tahan seseorang, penjarakan seseorang, kecuali kita bagi dia peluang membela diri. Katakanlah, sekiranya kamu benar, bawa hujah-hujah kamu. Itu dia. Ini ajaran Islam, tuan-tuan. Tengok Saidina Ali karamallahu wajhah. Nah, dia mendakwa Yahudi mencuri baju besi dia. Nah, dihadapkan ke mahkamah. Yahudi pun hadir, Saidina Ali pun hadir. Yang hakim ni duk tengok muka Saidina Ali. Saidina Ali kata, jangan duk tengok muka aku. Kalau tengok muka aku, saya hang tak boleh buat kerja. Aku tahu, pasal aku khalifah. Nampak? Innallaha ya'muru bil adli. Berlaku adil. Tanya Yahudi, Yahudi kata, aku tak ambil. Tanya Saidina Ali, aku agak-agak dia ambil. Tapi apa bukti? Bukti tak ada. Kalah kes. Tak ada bukti. Kalah. Khalifah kalah. Khalifah kita tak pernah kalah, menang selalu. Khalifah yang ke-6 tu. Dalam Islam ada 5 khalifah, termasuk Umar Abdul Aziz. Ini yang ke-6. Aku geli geleman dengan khalifah, ya Allah. Tahu geli geleman? Meloya. Khalifah panggil, ya Allah. Nak dapat title khalifah, tengok muka dululah woi. Apa benda? Puak-puak yang bagi title ni pun dah tak reti nak menilai langsung. Pasal lagi ada satu ayat ni. Puak-puak ni Dr. Hamka sebut penjilat-penjilat. Tu dia. Yang mana mulut mereka sudah ditutup dengan emas, dengan harta dan kedudukan. Sebab tu mereka tak berani nak menyatakannya hak. Mereka ikut saja. Ikut pun masuk neraka. Tak lagi aku baca ayat tu. Ada satu ayat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah dia memutuskan hubungan silaturrahim, ini pemerintah yang mengikut kehendak hawa nafsu. Dia belum bebas, kerana Tuhan dia hawa nafsu, bukan Allah Ta'ala. Bebaskan kita, diri kita. Jangan memperhambakan kepada hawa nafsu. Mari kita mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memberi segala nikmat kepada kita. Setelah itu Allah kata, apa pemimpin ni? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka, yakni orang-orang ini, kata Allah, aku laknat mereka. Tuan-tuan faham tak apa makna laknat? Tulis siapa yang dah. Laknat maksudnya ialah pengusiran dari rahmat Allah dan mendapat kemurkaan dan ancamannya. Kita masuk syurga Pak Haji kerana rahmat, bukan kerana amal. Nah, lawan pada rahmat ialah laknat. Laknat pengusiran dari rahmat, tak ada peluang dah. Bahkan senantiasa mendapat kemurkaan Allah dan senantiasa diancam oleh Allah. Bahaya tak pemimpin macam ni kalau dia yang memimpin kita? Bahaya tak tuan? Ni yang dok berlaku. Retrenchment, pembuangan pekerja, krisis ekonomi, gejala sosial meningkat, jenayah meningkat. Inilah tuan-tuan, inilah bala. Jangan tak faham. Sebab tu rakyat tak boleh duduk berdiam diri. Rakyat kena bangun menentang. Macam mana nak menentang? Cara demokrasi lah. Buka 249 tengok Syekh. Muka surat 249. Tak kira hantar hangguk. Betul tak betul? Ni ayat politik. Hantar tengok di bawah sekali. Makna di bawah. Dia nak tafsir ayat 25. Muka surat 249. Ayat 25. Ini ayat politik. Tuan-tuan dengar selalulah. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Betul tuan? Tuan tengok di bawah dia tafsiran dia. Di bawah sekali. Dia sebut di sini. Oleh sebab itu, rakyat yang banyak tidak boleh membiarkan pembesar-pembesar negeri melakukan kezaliman, berterusan melakukan kezaliman. Ada tak disebut? Baca tak habis lagi ceroi Ada? Ada tak disebut? Rakyat tidak boleh membiarkan di bawah tu. Ada? Confirm. Ini ayat politik. Dia sebut rakyat tidak boleh sama sekali membiarkan kezaliman pemerintah berterusan. Kalau kita biar, malapetaka akan menimpa seluruh penduduk negeri itu. Disebut tak? Disebut.
Berani tak angguk. Kita hafal habis tuan-tuan. Saya tak hafal ayat haid ni, tak mau. Ayat haid, ayat solat tu tuan-tuan cari sendiri. Ini ayat akidah. Ini ayat politik. Jangan kata politik tak ada dalam agama. Kafir kamu. Ini ayat politik. Muka surat 249, tafsir Profesor Mahmud Yunus, surah ke-8 ayat 25, Suratul Anfal. Macam ni tuan-tuan, kalau buat forum perdana malam ni dengan aku, mampu buat tu lari habis. Merdeka tek minyak, saya kata. Allah laknat dia. Kepimpinan dia senantiasa mendapat kemurkaan dan ancaman Allah. Ini yang sedang berlaku. Kita kena insaf. Kita kena buat perubahan. Biar Islam pula yang memerintah. For a change. Why not? Why not? For a change. Nah, kalau dah nampak Islam tak biar, kita revert to the old system. Kita patah balik. Ambil undang-undang sekular. Dah undang-undang Islam gagal. Tak gagal undang-undang Islam. Ini undang-undang Allah. Belum buat dah kata tak boleh. Apa punya? Di mana akidah kita? Keyakinan sedemikian rupa tu yang Dr. Hamka kata juzuk 8 muka surat 182 kafir walaupun masih semayang. Bukan saya kata. Setelah itu pemimpin ini Allah kata fa'asammahum. Allah pekakkan telinga dia. Bukan kerana telinga banyak, tidak. Dia adalah manusia, seorang pemimpin yang tidak boleh menerima nasihat orang lain. Tu maksudnya. Walaupun dia ada tuan penasihat 25%. Sidik Sigaraga, 3 Abdul. Tuan penasihat, apa yang perlu saya buat? Tuan penasihat pun tak berani bagi nasihat. Silap-silap tuan penasihat yang diberi nasihat. Kalau kamu cakap banyak, kerja kamu out of job. Elang 15,000 tuan-tuan. Advisor in religious affairs. Satu jawatan khas diwujudkan. Penasihat agama. Pembohong besar. 3 minggu sudah pagi jemaat. Wallahi ini dalam umat Tuhan. Saya dengar sendiri. Penasihat agama mentafsirkan pengertian solihun. Pembohong besar. Saya berani cabar dia dengan kitab. Muka surat sekian, ayat sekian, semua saya boleh. Pembohong tuan-tuan. Lepas tu tanya action lah. Ada soalan pada penonton. Aku macam nak tanya. Kalau tanya lagi sensitif lah. Mesti dia cut nak. Cut. Apa punya? Nasihat tak makan lah tuan-tuan. Kemudian wa'ama absarahum. Dibutakan mata dia pula. Bukan dia buta, dia celik. Buta di sini tuan. Dia yang baik dia nampak buruk, yang buruk dia nampak baik. Itu maksud buta. Dia anti qiyamul lail, dia anti majlis ilmu. Dia anti orang tutup aurat. Buta sungguh mata dia. Orang yang dah Islam walaupun belum cukup umur, hakim nak mempertahankan akidah, nak selamatkan akidah Suzy Teo, Tun Saleh Abbas sengaja menangguhkan kes tersebut, tak mau proceed dengan kes tersebut kerana undang-undang Tauhid kita ni umur 18 tahun baru boleh tukar agama. Dia bagi arahan, you better proceed this case or else. Akhirnya semua kita tahu cerita Tun Saleh Abbas dipecat kerana nak mempertahankan akidah orang yang sudah Islam. Inilah buta matanya. Boleh? Ini dia. Itu yang kedua. Baru 2 benda merdeka. Bebaskan diri kita daripada memperhambakan kepada hawa nafsu. Akhir sekali. Marilah kita bebaskan diri kita daripada azab neraka. Inilah ayat sensasi. Ayat sensasi tuan-tuan. Saya yakin dan percaya tak ramai yang nak baca ayat ni. Payah nak sebut ayat ni. Berbelit-belit. Saya nak apa pun makan masa juga. Panjang juga ayat ni. Ini kepada orang-orang yang memberi alasan. Kami makan gaji. Nak buat macam mana? Kami bukan nak tangkap ustaz. Kami nak buat macam kami menurut perintah. Ini ayat kata, kalau perintah itu tidak betul, jangan patuh. Apa kata tak ada? Tulis Pak Haji, jangan tak tulis. Surah ke-11. Cari dulu surah ke-11. Nama surah Hud. Ayat 97 99. Inilah saya ada hujah tuan-tuan, tak usah sombonglah. Kita pun tak sombong. Jangan bagi alasan. Makan gaji tak ada, no such thing. Perintah tak betul dalam Islam tak boleh patuh. Hadis Bukhari ada.
la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Oh, tak mau pakai hadis. Kita baca Al-Quran yang sekarang saya nak baca. Dah jumpa? Dah jumpa? Surah Hud 97 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dengar elok ni ayat ni. Ila fir'aun wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun birasyid. Betul. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wildul maurud. Payah nak sebut tu. Ya, ayat ketiga 99. Wa utsbi'u fi hadhihi la'nah wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Hampa tak boleh nak hafal ayat ni, ingat senang, aku pun susah. Betul tuan bacaan? Betul insya-Allah. Hampa ingatlah ayat ni. Mana-mana orang duk bercakap cari makan, bagi jawapan ni. Tak boleh cari makan dalam Islam. Kerja lain banyak lagi. Ini ayat tuan-tuan. Patuh pemerintah yang tidak betul, neraka tempat dia. Cuba kita dengar makna. Ila fir'aun, kepada fir'aun. Wa malaihi, buka tafsir Dr. Hamka. Penjilat, penyokong. Fattaba'u amra fir'aun. Lalu mereka ikut perintah fir'aun. Wa ma amru fir'aun birasyid. Sedangkan perintah fir'aun tak betul, kata Allah. Itu dia. Perintah tak betul hangpa ikut juga. Ini ayat dia. Pak Arab dah apa? Heran dengan Arab tu. Dia pun tak baik ayat tu, Arab saja ya. Hampa tu ni sangatlah dengan Arab pun jenis bukan semua clear. Nah. Husni Mubarak tinggal bagus Arab ke? Husni Mubarak. Nah. Arab kan? Arab Taurut. Nah. Allah kata sedangkan perintah Firaun tidak betul. Nah. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Pada hari akhirat nanti Firaun akan mengetuai kaum dia. Kemana dia nak bawa puak-puak ni? Yang duk jilat punggung dia ni, yang duk kipas punggung dia ni. Fa'auradahumun nar, masuk dalam neraka. Wa bi'sal wildul maurud. Neraka seburuk-buruk tempat yang dimasuki, kata Allah. Kemudian apa berlaku sebelum berlaku di akhirat? Allah cerita di dunia apa akan berlaku pada golongan ini. Inilah tuan-tuan. Wa utsbi'u fi hadhihi la'nah. Diikuti di dunia ini, tidak putus-putus dengan laknat Allah. Wa yaumal qiyamah, sampai ke kiamat. Bi'sar rifdul marfud. Laknat itulah seburuk-buruk pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat ni macam iblis lah tuan-tuan, tak masuk syurga dah. Ini ayat dah, ini ayat. Mari kita memerdekakan diri kita daripada azab neraka. Jangan kita bersekongkol dengan golongan yang zalim, golongan yang memberi perintah yang tak betul. Kita ambil lagi satu ayat. Ni dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Surah Hud juga ayat 113, ayat popular. Kalau kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 431. Kalau Rumi 536. Sebab saya ada dua-dua di rumah. Wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kamu cenderung pada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Itu dia. La tarkanu, jangan bersahabat dengan orang zalim, atau jangan bersubahat dengan orang zalim, atau jangan bekerjasama dengan orang zalim, atau jangan bersetuju dengan tindakan-tindakan zalim mereka. Itu dia. Dia zalim. Kita baca hadis pula. Man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa huwa ya'lamu annahu zalimun faqad kharaja minal Islam. Kafir, habis terkeluar pada Islam. Siapa yang berjalan dengan orang zalim dan nak tolong dia, sedangkan dia tahu orang tu zalim, dia nak tolong juga, maka terkeluar daripada landasan Islam. Islam lawan dia apa? Islam lawan apa? Kafir. Dua ayat Quran, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tak apa nak kata tak betul, sila bangun tengok. Berani bangun. Saya ada 2 bodyguard di luar. Ni kita bercakap ada hujah. Kita bercakap ada hujah. Tak lagi setuju tak? Hampa menampak macam takut, nampak cerewet. Tak usah berjuanglah tuan-tuan. Ada masa ketika kena berani lah. Sampai orang hina Muhammad, hina Islam, kita dah nak senyum lagi. Pendakwah nak kontrol lagi. Saya ada sebut nama pemimpin? Tak ada. Tapi hujah saya semua Al-Quran. Tolak Al-Quran jadi apa Syekh? Nak tanya sikit? Tapi Allah, kalau sekadar sembahyang, Abdullah Ubah sembahyang belakang Nabi, tuan-tuan. Hampa pernah sembahyang belakang Nabi? Dia sembahyang belakang Nabi, azan, peluk Nabi. Sikitnya sempoi lah. Tapi mangkuk ayun kau. Munafik. Di bawah sekali neraka. Al-Nisa 145. Al-munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kita pun jangan jadi munafik. Munafik tu tuan-tuan faham tak? Tak ada pendirian. Dengar ceramah saya malam ni naik semangat nak buat Islam. Tak pergi singgah di gerai Tom Yam cerai. Jumpa malaun tu. Munafik ni juga. Suratun Nisa 143. Berapa minit 3 minit. Muzabzabina baina zalik la ilaha ula wala ilaha ula. Itu makna munafik. Mereka di dalam keadaan keraguan-raguan. Memihak orang beriman pun tidak, memihak orang yang tidak beriman pun tidak. Dia duduk atas pagar. Atas pagar munafik namanya. Kalau nak panggil penceramah, tanya ustaz ni belah mana? Saya belah-belah mana tak? Penampar sudah, suruh dia balik. Ni munafik ni ustaz. Cuba tanya aku tengok belah mana? Apa nak suruh aku sebut? Kita belah Islam lah. Siapa yang nak melaksanakan Islam, itulah pimpinan saya. Kalau dia bercanggah Islam, kita tolak dia. Tak kira dia tok guru ke apa. Inilah merdeka tuan-tuan. Mari kita memerdekakan diri kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersekongkol dengan golongan zalim. 2 hujah saya, Hud 97-99, Hud 113. Tuan-tuan balik 97-99, cari tafsir Dr. Hamka. Begitu jelas dia sebut penjilat-penjilat ini, mulut mereka sudah ditutup dengan emas, dengan harta, dengan kedudukan. Sebab itu mereka tak berani menegur, tak berani nak menyatakan yang benar depan pemerintah, walaupun arahan dia, perintah dia tak betul. Macam ni duduk ada sekarang. Dah orang nak berhenti, bagi berhentilah. Oh no, why? Oh no, why? Dah lama dah, dia kata. Akhir sekali, lama lagi tahun depan. Macam bagi post dated check. Post dated check ni bukan tentu ada fund. Dia boleh bounce, boleh return. Dia nak berhenti-berhentilah. Kenapa? ¿Por qué? Tak tahu bahasa por qué pun tak tahu. Por qué bahasa Venezuela, bahasa Mexico, bahasa Colombia, Latin America. La usurpadora, Mistress Hermanas, yo soy Betty Lafe. Aku tiap hari tengok mak tu. Pasal saya minat bahasa. Por qué, kenapa? Por qué no, kenapa tidak? ¿Qué, apa? ¿Qué pasa? Apa hal? Entonces, oleh demikian itu, nampaknya aku tengok saja lah. Saya Allah bagi photographic memory tuan-tuan, alhamdulillah. Bahasa tak rugi kita belajar. Cantonese banyak saya boleh. Ini cerita dia tuan-tuan. Kita kena kembali pada Islam, baru benar-benar memerdeka. Makna kemerdekaan akhir sekali. Kemerdekaan di sisi Islam. Makna dia sebenar ialah kemerdekaan yang diikat dengan akidah Islam dan peraturan-peraturan Allah. Itulah kemerdekaan sebenar. Sebagai contoh yang ringkas, kita perlu ingat, apa sahaja yang kita buat, Allah senantiasa melihat kita. Apa sahaja yang kita buat, kita akan terjebak sama ada halal haram, dosa pahala. Itu peraturan Allah. Ada halal haram, ada wajib, ada wajib, ada sunat dan sebagainya. Kita tak terlepas daripada ikatan-ikatan ini. Buatlah apa saja yang kita amal, Allah senantiasa inna rabbaka labil mirsad. Jadi saya rasa cukuplah untuk malam ni.
Mudah-mudahan. Kalau lagi lama, lagi panas, hampa nanti takut terus. Mudah-mudahan VCD ni laris seluruh Malaysia, insya-Allah. Tuan-tuan kena kempen. Ini panah malam ni banyak hujah-hujah Al-Quran tentang akidah. Terima kasih kepada semua. Saya memohon ribuan kemaafan sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya. Kita akhiri dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka hayyun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tapi tuan-tuan duduk sekejap tak habis. Ini untuk video saja. Ada lagi saya nak bagi doa sikit kat tuan-tuan. Mungkin saya tak datanglah ke depan, bukan doa. Kaedah menghafal ayat Quran. Hangpa tak mau? Awal lagi. Hangpa tak mau jadi macam aku lah. Esok aku kena tangkap, hangpa pula ganti. Hangpa ni ceroi semua. Kena nak balik saja. Dan sementara tu sahabat-sahabat apa dia, saya ada bawa barangan-barangan. Ada sahabat saya yang tinggal berhampiran, tolong Ustaz, Syekh. Bagi kat muslimat sikit belakang. Ini bagi muslimin belah kanan, muslimin belah ni, tolong Ustaz. Sahabat saya, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ada sahabat saya bawa cendawan. Cendawan ini di antara khasiatnya al-kam'ah minal man. Khasiat cendawan ini banyak. Alhamdulillah saya makan hampir setahun. Di antaranya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit. Yang kedua, dapat menguatkan daya ingatan. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan jumpa saya, alhamdulillah setahun dah saya makan. Jadi daya ingatan saya hari ini lebih kejap, lebih kukuh pada dulu. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok barangan tu ada di belakang, insya-Allah. Sahabat ni orang KL dan sahabat saya yang ambil video ni dia orang Arab. Tunggu salah, lambat lagi. Hangpa piduk tali tu. Apa dia sahabat-sahabat ni ada bawa VCD, tuan-tuan boleh tengoklah selepas ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni saya nak mengajar tuan-tuan ilmu yang saya perolehi 16 tahun dulu. Ketika mana pada saat itu ataupun pada ketika itu saya tidak tahu